Selamat pagi Malaysia. Jumpa lagi. Terima kasih Edwin dan juga Safrina. Siapa tak tahu sebenarnya Edwin juga pernah duduk di kerusi sampai di Malaysia bersama-sama kami pagi ini. Dan kemahuannya untuk pulang ke kampung halaman akhirnya terlaksanalah. Tahniah Edwin yang berada di sana. Dan sekarang di studio Selamat Pagi Malaysia, seperti mana yang saya janjikan sebentar tadi, kita akan bawakan salah seorang menteri untuk kita melihat pencapaian Kerajaan Madani sepanjang setahun ini. Jadi hari ini kami sangat berbesar hati bersama dengan YB Nik Nazmi Nik Ahmad, iaitu Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim, untuk kita bercakap mengenai program setahun bersama Kerajaan Madani, Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim ataupun NRECC. Selamat pagi YB. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Kami faham jadual YB sangat ketat. YB, kalau boleh mulakan sebenarnya, sebab kami juga mengamati laman Instagram yang YB muat naikkan keadaan mangsa banjir. YB juga sempat turun padang dan bertemu dengan mereka ini. Bagaimana mungkin YB boleh kongsikan pengalaman YB sendiri sebelum kita pergi ke topik pada hari ini? Ya, sebagaimana kita maklum, pengurusan di peringkat kerajaan persekutuan ini dia di bawah NADMA lah, yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat TPM Datuk Seri Zahid Hamidi. Tetapi tentulah sebagai sebuah kementerian yang berada di dalam barisan hadapan dalam soal pengurusan projek-projek tebatan banjir, pembersihan saliran sungai dan sebagainya, NRECC memainkan peranan yang penting. Jadi pertama sekali yang saya boleh ceritakan ialah kita kena terima hakikat, sebab saya juga jaga perubahan iklim, bahawa realiti perubahan iklim ini kita saksikan insiden-insiden seperti banjir yang dikatakan sekali dalam 100 tahun, tetapi dah berlaku hampir tiap-tiap tahun. Jadi itu ialah realiti-realiti baru dengan perubahan iklim yang ada, kehilangan kawasan hutan dan sebagainya. Itu pertama. Kedua, kita menangani ini soal banjir, satu ialah projek-projek tebatan. Dan itu merupakan mitigasi ataupun adaptasi lah kepada bencana banjir, dan ada yang memakan masa mungkin beberapa tahun sebab dia projek-projek yang kos dia 100-500 juta atau lebih. Pada masa yang sama saya faham, bila kita bercakap tentang soal banjir ni, tentulah orang bertanya tentang apa yang kerajaan lakukan pada jangka masa pendek atau sederhana. Jadi untuk itu sebenarnya tiap-tiap tahun kita membelanjakan sekitar 100 juta ringgit untuk kerja-kerja kecemasan untuk berdepan dengan monsun timur laut. Jadi bermula sekitar bulan 6 sehingga bulan 10, bulan 11 ni dah kebanyakannya dah selesai. Kadang-kadang ni kerja-kerja yang dilihat simple. Membersihkan sungai, membaiki tebing, projek-projek pembaikan kecil. Kos dia kecil-kecil lah, mungkin ratus-ratus ribu atau sejuta, 2 juta ringgit. Total dia kita belanja 100 juta untuk kita berdepan dengan insiden banjir. Jadi itu yang kita cuba lakukan. Pada masa yang sama saya tetap akan turun ke pusat-pusat pemindahan. Saya telah turun ke Dengkil baru-baru ini. Saya akan ke Pantai Timur dan juga mungkin ke tempat-tempat lain lah untuk kita lihat sendiri masalah banjir ini dengan dekat. Dan pastinya soal banjir ini merupakan salah satu perkara ataupun pencapaian di bawah kementerian. Selain daripada masalah banjir, apa lagi pencapaian-pencapaian yang YB boleh highlightkan sepanjang setahun menerajui kementerian ini? NRECC ini memang ada banyak agensi lah, 27 agensi antara kementerian yang terbesar. Dan kalau saya boleh mulakan, tenaga juga berada di bawah bidang kuasa NRECC, dan kita tahu bahawa kita mempunyai sasaran peralihan tenaga yang sangat ambitious. Kita meletakkan hasrat negara untuk menjadi sifar bersih ataupun net zero seawal tahun 2050, dan ini komitmen kita kepada perjanjian Paris 2015 yang lepas. Maka kita tahu bahawa buat masa ini sekitar 80% daripada penjanaan tenaga elektrik di negara kita bergantung kepada gas asli, tetapi yang lebih teruk lagi ialah arang batu. Jadi sebab itu apa yang kita telah lakukan pada hari ini, kita ada apa yang dipanggil National Energy Transition Roadmap yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat PM, yang mana kita nak mempercepatkan peralihan.
Dan kita meletakkan menjelang tahun 2050. Sekarang kapasiti tenaga pulih baharu kita 25%. 2050 kita nak 70%. Jadi kita akan melaksanakan pemasangan panel solar terutamanya, tapi juga biomass, biogas dan lain-lain punca kuasa yang sumber jana kuasa yang lebih bersih untuk kita mendapat bekalan elektrik bagi negara kita. Dan yang kita juga ada green electricity tariff yang telah kita laksanakan untuk orang mendapat apa yang dipanggil tenaga hijau tersebut. Tetapi yang saya nak tekankan di sini, kita antara perkara yang dan saya tahu nanti mungkin ada soalan tambahan, tapi tentang tarif elektrik. Sebab sebelum ini kita melaksanakan dasar subsidi pukal. Maknanya tak kira kalau malah orang kaya atau mendapat lebih daripada 50%, 10% orang paling kaya di negara kita mendapat 50% daripada subsidi elektrik. Bukan orang yang paling susah. Jadi kita rasa itu ada perkara yang tidak betul. Begitu juga kilang-kilang yang besar. Jadi kita dah buat pelarasan tarif bermula kali pertama Januari 2023, kemudian Julai 2023. Pada masa yang sama, kita juga memudahkan pemasangan panel solar dan sebagainya. Jadi itu sebagai satu insentif. Sebab mungkin orang komplain, dia kata, oh, bil elektrik dah naik. Tapi bagi mereka yang mampu ini, mereka ada option untuk memasang panel solar. Kita juga telah meluluskan rang undang-undang konservasi, rang undang-undang kecekapan dan konservasi tenaga EECA di peringkat Dewan Rakyat, dan kita akan bawa ke Dewan Negara. Dan ini juga adalah satu perundangan penting sebab bukan hanya kita nak tenaga kita lebih bersih, tapi kalau boleh kita juga nak mengurangkan penggunaan tenaga. Dan ini akan memberi kesan yang sangat besar penjimatan kepada, tapi kita hanya akan kenakan syarat ini kepada pengguna-pengguna besar macam kilang-kilang dan sebagainya. Dia tidak akan jejaskan individu lah. YB, dari apa yang YB sebutkan, jelaskan kepada para penonton. Itu baru tenaga lah. Baru tenaga. Mungkin ada juga yang berpandangan kebanyakan inisiatif ataupun insentif ini lebih banyak tersasar kepada syarikat korporat, syarikat besar-besaran. Untuk domestic users yang nak pakai solar pun ia memakan kos permulaan yang agak tinggi. Jadi bagaimana pemerhatian yang telah dibuat oleh pihak kementerian untuk memastikan usaha ke arah renewable energy ataupun tenaga yang lebih bersih ini dapat dirakyatkan dan akses itu dapat dirapatkan? Betul. Jadi sebab itu kita tekankan untuk selco ataupun self consumption. Ini maknanya dia tak jual balik kepada grid, dia hanya pakai untuk kegunaan sendiri. Kita sedang memudahkan dasar-dasar tersebut. Selain daripada kilang-kilang atau syarikat-syarikat besar, di peringkat universiti juga, sebab mereka juga nak jimat pembelajaran mereka. Kalau di UPM, mereka telah mereka mempunyai kapasiti 16 megawatt peak. Agak besar, mereka buat di rooftop, mereka buat untuk parkir, yang mana bumbung untuk parkir tersebut, malah mereka juga buat di atas kolam. Di USM ada 10 megawatt peak. Jadi saya sendiri pergi tengok, lihat, sebab mereka nak jimat. Tetapi untuk rumah-rumah saya faham, tapi sekarang dah banyak sebenarnya skim-skim zero upfront. Dan kita rasakan bila kita memperluaskan lagi permintaan untuk tenaga boleh baharu, dia akan nanti satu hari nanti bumbung-bumbung rumah ni akan jadi macam, dia akan jadi satu harta juga. Makna mungkin syarikat-syarikat ni akan datang, dia nak sewa daripada tuan rumah kan, mungkin di Felda, di kampung pun, bukan hanya di kawasan pekan atau bandar, untuk mereka pasang panel solar. Tetapi pada masa yang sama, antara apa yang penting juga, kerajaan kena naik taraf grid. Sebab bila corak penjanaan tenaga elektrik ni berbeza, grid yang sedia ada ni perlu dinaik taraf supaya tidak ada masalah kelak. Jadi penjanaan tenaga ini betul, kita berusaha untuk kita mengurangkan pelepasan gas karbon ke alam sekitar. Dalam masa yang sama juga dari aspek pemulihan biodiversity, bagaimana YB melihat perkara ini, kerana kedua perkara ini perlukan keseimbangan? Betul. Jadi kita ni antara negara yang agak beruntung. Kita ada hutan yang luas, yang hutan sebenarnya hutan belantara tu yang kita tengok tu satu aspek, itu juga penting. Tapi juga hutan paya bakau, itu sebenarnya carbon absorption mereka lebih tinggi, dan seterusnya juga lautan. Kita berada, kalau di Sabah tu dia berada di Coral Triangle.
yang mana ia merupakan tempat yang sangat kaya dengan spesies batu karang. Kalau hutan kita pun kita ada bilangan spesies yang terlalu banyak. Kita antara negara yang dipanggil mega diverse, 17 negara mega diverse di dunia. Jadi ini antara kekuatan kita. Tapi kita juga tahu bahawa tekanan pembangunan, sikap manusia, kita telah berdepan dengan risiko kehilangan khazanah yang diberikan oleh Tuhan ni. Jadi sebab itu 1992 kepimpinan kita pada waktu itu meletakkan komitmen di persidangan Rio bahawa kita akan memelihara sekurang-kurangnya 50% daripada tanah kita sebagai hutan ataupun tanaman pokok. Sehingga hari ini bilangannya menyebut sekitar 54.58%. Apa yang dibuat oleh kerajaan persekutuan, sebab kita tahu tanah hutan ini berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Jadi kita mengambil contoh beberapa negara seperti Brazil, China, Perancis. Kita buat program yang dipanggil Ecological Fiscal Transfer. Jadi kerajaan menyalurkan, kalau sebelum ini dulu-dulu kalau kita tengok bukan dulu, sekarang daripada awal kita ada dalam perlembagaan kita wang yang diberikan kerajaan persekutuan mengikut bilangan penduduk kepada negeri. Ada juga mengikut bilangan kilometer jalan. Itu yang untuk maintenance jalan. Tapi sekarang kita ada sejak 2019 untuk hutan. Tapi kita ambil dua aspek, bukan hanya keluasan hutan. Kita juga nak tengok aspek prestasi. Apa yang mereka buat untuk jaga ataupun tambah baik hutan yang ada. Kalau tahun permulaan 2019 hanya dengan 60 juta ringgit. Bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar, untuk belanjawan 2023 beliau naikkan kepada 150 juta, dan untuk belanjawan tahun depan 2024 ini jadi 200 juta ringgit. Jadi ini membantu kerajaan-kerajaan negeri untuk menjaga hutan tersebut. Pada masa yang sama kita juga ambil pendekatan boots on the ground. Yang mana kita tahu soal penguatkuasaan sangat penting. Kita tahu ada banyak misalnya poachers yang datang memburu secara haram, terutamanya gajah, harimau Malaya dan lain-lain binatang. Jadi apa yang kita lakukan, kita ada apa yang dipanggil ranger community. Dan ranger community ini kita ambil sebab kita selalu dengarkan cerita, contohnya tentera. Tentera umur 40 tahun dah berhenti daripada askar, tak ada pencen, tak ada kerja lain. Jadi apa yang kita buat, kita ambil veteran tentera, veteran polis. Kita juga ambil orang asli. Orang asli ni mereka dah biasa dengan hutan, mereka tahu. Lebih arif daripada kita. Dan juga komuniti setempat. Bermula dengan 1,000 orang, sekarang 1,500, tahun depan 2,000 orang. Jadi ini antara langkah-langkah yang kita ambil untuk menjaga, dan kita tengok insiden poaching telah berkurangan. Sebab yang kita takut sangat nak hilang ni bagi saya ialah macam gajah tu satu, tapi juga harimau Malaya yang pernah ada 3,000 ekor pada tahun 1950-an, sekarang tinggal 150 ekor. Dan akhir sekali kita tengok bila habitat mereka ni terjejas, kita tengok banyak konflik. Gajah dengan manusia, babi dengan babi hutan dengan manusia dan sebagainya, harimau. Jadi kerajaan menerusi JKM ada bagi macam sagawati lah. Tetapi untuk kehilangan nyawa dan kecederaan. Tapi sekarang kita sediakan pula untuk kerosakan kepada kebun dan harta benda. Sebab macam masyarakat kampung atau orang asli itu bagi kesan yang besar kepada mereka. Terdedah dalam aktiviti seharian. YB, sebenarnya kita agak speed sebenarnya. Kita nak reverse balik sebab YB sebutkan tentang pencapaian dari segi tenaga. Bagaimana pula dengan penjagaan sumber air? Sebab kita NRCC ni menggabungkan tenaga, air, keumbahan. Dari aspek inisiatif atau insentif untuk memastikan sumber air terjaga dan diuruskan sebaik-baiknya. Bagaimana pengalaman dan juga pemerhatian YB setakat ini untuk NRCC sendiri? Ya, bagi sumber air ini, kita tahu bahawa air ini adalah perkara yang paling asas lah. Mungkin elektrik kita boleh hidup sekejap lah, kan? Mungkin boleh hidup lama, tapi dalam kebiasaan kita mungkin boleh hidup beberapa hari. Tetapi kalau air, itu adalah satu perkara yang kita tahu keperluan asas mana-mana hidupan termasuk manusia. Jadi sebenarnya negara kita daripada segi capaian air bersih, kita agak baik, 97%. Pembentungan di kawasan bandar-bandar raya besar lebih daripada 85%.
tetapi masih ada kelumpungan-kelumpungan. Jadi sebab itu apa yang kita buat, kerajaan memberi tumpuan kepada 3 negeri utama. Pertama Kelantan yang kita tahu ada masalah air, seterusnya Sabah, Sabah sebagai negeri besar dan ada juga banyak masalah pembekalan air, dan Labuan. Sebab Labuan ni berada di kawasan pulau dan mereka tidak ada banyak catchment, mereka bergantung kepada bekalan air dari Sabah sebenarnya. Jadi untuk 3 negeri dan termasuk wilayah Persekutuan Labuan ini, kerajaan Persekutuan akan membelanjakan wang yang agak besar untuk memastikan pembaikan kepada ataupun penambahan loji. Kita juga sedang berusaha untuk mengurangkan apa yang dipanggil kadar air tidak berhasil, NRW, non-revenue water. NRW ni bila air itu dirawat di loji tetapi tidak sampai ke akaun, ke akaun pengguna, sama ada dicuri atau sebenarnya yang banyaknya bocor, sebab pipe-pipe lama. Ada negeri, purata negara kita ialah sekitar 35%, tapi ada negeri sampai 60%. Makna lebih daripada separuh yang dia rawat tak sampai. Jadi itu kita akan lihat untuk memperbaiki. Kita telah pun meluluskan, memudahkan geran-geran untuk non-revenue water ni, pembaikan dan sebagainya untuk diakses oleh operator-operator air negeri. Jadi itu antara bagi kita perkara pentinglah yang kita buat untuk sektor air kita, dan hasrat kita menjelang 2040 sektor air kita tidak lagi boleh jadi sekarang dilihat sebagai satu kebajikan. It has to be economic lah, maknanya kena ada boleh dilabur, boleh dilihat untuk operator-operator air ini berdaya maju, dan kita akan teruskan usaha tersebut. Kalau kita bercakap juga mengenai perancangan pada masa hadapan, bajet 20 ataupun belanjawan 2024 baru saja dibentangkan di bawah kementerian. Apakah perancangan ataupun sudut pandang kementerian untuk melihat tahun 2024 ini bagaimana dari aspek perubahan iklim, elektrik dan juga air ini? Kalau dari segi perubahan iklim, kita dalam proses menggubal rang undang-undang perubahan iklim yang kita rasa ini akan memudahkan pelarasan dasar-dasar kerajaan selari dengan komitmen sifar bersih kita. Mungkin tetapi kita jangkakan akan siap insya-Allah 2025 sebab dia memakan masa, kita libat urus dan sebagainya. Kedua, kita juga akan melihat proses untuk kalau dalam air kita juga akan melihat semula tapi air dan elektriklah secara umumnya memang betul kos tarif utility di negara kita ni agak rendah daripada kos. Bermakna makna operator membelanjakan lebih berbanding dengan apa yang diterima. Jadi itu satu cabaran. Jadi kita akan melihat satu mekanisme, misalnya untuk air, tarif setting mechanism, sebab ia akan dicadangkan oleh operator-operator air negeri, dan secara umumnya semua kerajaan negeri tanpa mengira pihak mereka agak positif, mereka setuju. Untuk elektrik kita telah mulakan dan kita akan terus dan untuk elektrik kita juga akan selarikan dengan sistem padu, iaitu pendapatan database pendapatan isi rumah. Hasrat dia apa? Supaya kita beralih daripada satu sistem subsidi pukal yang mana semua orang dapat subsidi. PM suka guna istilah sedekah, kan? Jadi patutnya yang sedekah ni, yang terima ni orang susah. Jadi untuk air, untuk elektrik kita nak bagi B40, mungkin juga M40 kita lindungi, tetapi tak patutlah T20 itu terus dapat subsidi. Bersasar. YB, kita ada 2 minit berbaki ini. Kalau dilihatkan pada nama rasmi pun Kementerian Sumber Asli Perubahan Iklim, yang kita selalu dengarkan the only certain thing is change. Bagaimana pihak kementerian menangani begitu banyak unsur pembuli ubah untuk menjalankan peranan? Memang bukan mudah. Kalau soal perubahan iklim terutamanya, dia satu perkara yang sangat dinamik dan dia memerlukan, pada masa yang sama kita tahu bahawa tindakan yang dibuat secara lokal, sama ada di peringkat bandar-bandar ataupun di peringkat negeri yang ada kuasa pada tanah, kuasa pada hutan, sumber air, itu sangat signifikan. Kadang-kadang lebih besar kuasa daripada kerajaan persekutuan. Jadi kita kena ada buy-in. Pada masa yang sama juga ada banyak obligasi antarabangsa.
dan ada kekangan dan tekanan kadang-kadang untuk meletakkan satu standard yang sangat tinggi di kalangan negara-negara membangun, sambil melupakan bahawa negara-negara maju telah pun banyak merosakkan alam sekitar, memotong hutan dan sebagainya, dan sekarang beban itu nak diletak pada kita. Jadi kita tidak menolak, kita tidak menafikan perubahan iklim itu betul-betul berlaku. Yep. Tetapi kita merasakan perlu ada lebih banyak sumbangan dan sokongan daripada dunia maju kepada negara-negara membangun. Jadi misalnya kita akan ke COP28, Yang Berhormat PM dan saya akan ke sana. Kita akan menegaskan pendirian, sebab kita tidak mahu dalam soal kita mengejar komitmen perubahan iklim ini, dia akan memangsakan orang yang susah, orang yang miskin di negara kita. Jadi itu satu keseimbangan yang kita perlu dapat. YB, saya kira itu saja masa yang kita ada. Mungkin banyak lagi topik yang kita tidak sentuh, terutamanya komitmen kita dengan SDG, Sustainable Development Goals. Mungkin satu masa nanti kita boleh bersama untuk bercakap mengenai komitmen kita dengan SDG. Terima kasih banyak-banyak kepada YB Nik Nazmi Nik Ahmad, Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim, kerana sudi bersama dengan kita setahun program bersama dengan Kerajaan Madani. Terima kasih banyak-banyak YB. Okey, dan sekarang kita akan ke Kedah. Cerita pagi di negeri Kedah ini berkaitan dengan e-dagang, merupakan satu platform pemasaran produk berkesan yang mana rakan kami Rashid sudah pun bersedia dengan laporannya. Rashid, silakan. Terima kasih Angkasa Puri. Pagi ini saya bersama